Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu paling panas datang daripada Zahid Hamidi, pengakuan beliau yang kita tunggu-tunggu. Zahid Hamidi kata pelawaan PAS perkasa undang-undang syariah selepas terhantuk ke dinding. Timbalan Perdana Menteri menegaskan perbincangan antara ahli parlimen beragama Islam mengenai langkah memperkasakan undang-undang syariah boleh dilaksanakan tetapi tidak boleh dijadikan bahan politik. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pembatalan 16 kesalahan syariah dalam enakmen jenayah Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 adalah merujuk peruntukan perundangan yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri DUN Kelantan. Menurutnya, yang juga Presiden UMNO, keputusan Mahkamah Persekutuan itu tiada hubung kait dengan Mahkamah Syariah. Soal perbincangan boleh diadakan, tetapi kita mesti sama-sama menelaah mengenai soal penyatuan fikrah dan tidak jadikan politik sebagai garis utama. Selepas terhantuk ke dinding, baru menyebut mengenai mahu memanggil seluruh orang Islam untuk mengadakan perbincangan mengenai perkara itu, lapor Berita Harian. Zahid yang juga ahli parlimen Bagan Datuk berkata, demikian ketika mengadakan kunjungan kasih sambutan Tahun Baharu Cina di Taman Desa Bersatu, Hutan Melintang, Bagan Datuk hari ini. Terdahulu, Timbalan Pesuruhjaya 2 PAS Kelantan, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah, mengajak semua pihak terutama ahli parlimen beragama Islam untuk bergabung demi memperjuangkan undang-undang syariah. Pada 9 November lalu, Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah 1 Kelantan 2019 adalah terbatal dan tidak sah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu pada kali ini mendapat liputan dan mendapat perhatian komen daripada netizen yang pelbagai. Namun demikian, ia lebih kepada berbentuk panas. Ini apabila mereka mengaitkan permohonan pembangkang supaya mahu kerajaan mengiktiraf kabinet bayangan dan menuntut allowance bulanan RM5,000 bagi setiap menteri ataupun pemegang portfolio dalam kabinet bayangan tersebut. Akhirnya netizen balas sebalik dan mereka sekolahkan pembangkang tersebut. Mereka kata, nombor 1, ramai netizen kata, di saat rakyat di dalam kesusahan, dalam kesempitan dari segi ekonomi dan taraf hidup, kata mereka sibuk pula pembangkang nak minta lagi allowance bulanan. Mereka kata tak cukupkah dengan gaji dan allowance bulanan yang diterima sebagai ahli parlimen. Anda pasti tahu, ahli parlimen di mana-mana blok sama ada pembangkang atau kerajaan, dibayar allowance harian di parlimen, dibayar allowance bulanan dan dibayar allowance lain lagi yang amat menggeliurkan. Memang banyak. Tapi tak tahulah kenapa mahu lagi kerajaan iktiraf kabinet bayangan ini dan tuntut pula allowance bulanan RM5,000 seorang. Saudara, ini memang mengejutkan dan pastinya membebankan. Kedua, netizen menyokolahkan pembangkang dengan perkara kedua. Kata mereka, Anwar Ibrahim sendiri tidak ambil gajinya sebagai ahli parlimen selama sejak beliau menjadi Perdana Menteri. Tapi dia tidak ambil, Anwar Ibrahim bukan elon parlimen, dia tidak ambil gaji Perdana Menteri untuk membantu rakyat, meringankan belanja rakyat dan meringankan belanja negara bagi memulihkan ekonomi negara. Ini pula pembangkang tiba-tiba muncul nak pula iktiraf kabinet bayangan dan tuntut pula allowance bulanan RM5,000 kata netizen. Mereka banding keikhlasan Anwar Ibrahim dalam memulihkan ekonomi negara dengan keikhlasan pembangkang yang mahu kabinet bayangan ini. Yang ketiga, itu kedua. Yang ketiga ialah netizen membandingkan
tindakan kerajaan semua menteri yang ada dalam kementerian di kabinet Anwar Ibrahim, Anda sudah tahu bahwa mereka telah dipotong gaji, kalau tak silap dia 20% atau 30%. Telah dipotong gaji. Mereka sanggup dan bersetuju dipotong gaji bagi menyokong tindakan Anwar Ibrahim mau memulihkan negara kita dan mau mengurangkan perbelanjaan untuk membayar gaji-gaji mereka. Karena Anwar Ibrahim tahu dengan gaji allowance sebagai ahli parlimen sudah cukup untuk mereka dan gaji sebagai menteri dikurangkan. Jadi dengan tindakan itu, kata netizen, orang nak kurangkan gaji Anda pula minta gaji, kata mereka. Nak buat apa pula? Inilah mereka mengecam habis-habisan permohonan pembangkang mahu supaya kerajaan mengiktiraf kabinet bayangan dan tuntut bayangan bulanan, tuntut allowance bulanan RM5.000 tersebut. Saudara-saudara, bukan saja netizen yang tidak bersetuju dengan perkara itu. Bahkan para penganalisis politik ekonomi juga menganggap bahwa anggota kabinet bayangan tidak perlu dibayar allowance. Kata mereka, anggota kabinet bayangan itu tak perlu diberi allowance. Pemberian allowance kepada kabinet bayangan dan yang diwujudkan pembangkang tidak sesuai dilaksanakan, terutama ketika negara masih berdepan ekonomi mencabar. Kata penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Mazlan Ali. Beliau berkata pemberian allowance kepada kabinet bayangan itu akan memberi kesan kepada perbelanjaan kerajaan dan wang serta cukai rakyat. Katanya pemberian allowance itu bukan keutamaan, terutama dalam keadaan ahli parlimen pembangkang masing-masing mendapat allowance dan saraan mencukupi bagi menjalankan tugas. Mereka yang mendapat saraan ini bertanggung jawab menjalankan tugas sebagai institusi semak dan imbang, baik bertindak bersendirian atau berkumpulan seperti kabinet bayangan, katanya. Itu tanggung jawab mereka, yaitu ahli parlimen pembangkang, dan tidak perlu diberi allowance tambahan RM5.000 sebulan. Pemberian allowance itu memerlukan perbelanjaan besar. Belum lagi ditambah peruntukan menggajikan pegawai penyelidik yang sebenarnya tidak perlu. Kerana ahli parlimen perlu membuat kerja rumah sendiri dengan allowance bulanan sedia ada, katanya kepada BH hari ini. Sebelum ini, projek kestabilan dan accountability untuk Malaysia, projek sama, menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengiktiraf kabinet bayangan pembangkang dengan diberi allowance bulanan RM5.000 tanpa pencen, caruman kumpulan wang simpanan pekerja dan imbuhan lain. Langkah itu bagi mengikut amalan yang dibuat di negara demokrasi berparlimen matang seperti United Kingdom, Australia, Kanada dan New Zealand. Gerakan itu juga mahu menteri dalam kabinet bayangan untuk mengangkat sumpah sebagai pembangkang setia di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Mazlan berkata, di negara ini hanya ketua pembangkang diberi kemudahan allowance selain mendapat pejabat dan kedudukannya setara menteri kabinet. Dalam keadaan ekonomi negara yang mencabar, kerajaan perlu lebih berhemah dan mengutamakan keperluan rakyat, katanya. Kami selalu Perikatan Nasional PN mengumumkan 5 ketua portfolio baru dalam kabinet bayangan bagi menyelaraskan pengurusan gabungan itu sebagai pembangkang di parlimen. Ahli Parlimen PAS Kemaman, Datu Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dilantik Ketua Portfolio Pengajian Tinggi, manakala Ahli Parlimen PAS Bacok, Syahir Sulaiman sebagai Ketua Portfolio Ekonomi. Sementara itu, Ahli Parlimen PAS Tangga Batu, Bakri Jamaluddin dilantik Ketua Portfolio Perdagangan dan Komoditi, manakala Ahli Parlimen PAS Alusetar, Afnan Hamimi Taib Azzamuddin sebagai Ketua Portfolio Belia dan Sukan. Turut dilantik Ahli Parlimen Bersatu Rompin, Datuk Abdul Khalid Abdullah sebagai Ketua Portfolio Peralihan Tenaga dan Daya Guna Awam. Saudara-saudara sekalian, ada lagi yang mengatakan bahawa
Kabinet bayangan yang dikata-katakan ini sebenarnya mungkinkah hanya sebagai wayang politik? Ini kata mereka bagi mengelabui mata para penyokong pembangkang yang kini mula tidak meyakini pembangkang. Mungkinkah dengan lantikan seperti itu dan pengiktirafan seperti itu nanti boleh diputar belit pula, diputar alam pula mengatakan mereka telah naik menjadi kerajaan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.